A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan Allah Subhanahu wa taala kita dah memasuki ke 10 akhir daripada bulan Ramadan. Malam ni malam yang kedua daripada 10 akhir tu, 22. Malam yang ke-22. Alhamdulillah, malam 10 akhir ni saya ada sebutlah bila dah saya sebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan beriktikaf. Dia akan beriktikaf di masjidnya selama 10 hari terus. Maksudnya masuk, kalau kita tengok semalam tu mulanya malam yang pertama tu daripada 10 akhir, maksudnya masuk sebelum maghrib dan masuk je waktu maghrib tu dah berada dalam masjid sampailah ke malam raya. Sampailah ke malam raya. Ada juga setengah-setengah tabi'in tu dia sampai ke pagi raya. Terus keluar ke musalla raya. Tapi yang kita nak tengok pada malam ni, tazkirah saya pada malam ni adalah berkaitan dengan ayat yang ada di tengah-tengah daripada ayat puasa. Ayat apa? Ayat puasa. Ayat puasa ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Kalau kita baca dalam muka surat tu, muka surat yang ke-28 daripada Al-Quran Mushaf ni, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah SWT mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah permulaannya ayat puasa dalam muka surat ni. Lepas tu ayat yang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya semuanya berkaitan dengan puasa. 184 ayat puasa, 185, 187 pun ayat puasa. Ini semua ayat puasa. 187 tu ada sebut perkataan iktikaf ataupun akifun dalam ayat 187 yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan dalam 10 akhir. Yang saya nak kongsikan ataupun tazkirah pada malam ni adalah ayat yang ke-186. Ayat 186. Ayat ni dia agak lain sikit daripada ayat puasa. Sebab 183 sampai 187 semuanya ayat puasa. Tiba-tiba ayat 186 tu bukan ayat puasa. Apa dia ayat 186 tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ayat ni ayat apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentangku, anni, bertanya tentangku ataupun meminta apa-apa dengan Allah, denganku. Fa inni qarib. Ayat ni dia, kalau siapa-siapa yang biasa baca Quran lah, dalam Quran ni kita perasan kalau dalam Quran ni ada banyak ayat-ayat Allah SWT kata kepada Nabi Muhammad jawapan kepada soalan. Orang tanya kepada Nabi tentang sesuatu hukum. Contohnya dalam Al-Quran Allah kata yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang haid. Mereka tanya tentang haid. Allah pun bagi tahu jawapan dia. Allah kata qul huwa adha. Bagi tahu kepada mereka yang haid tu adalah adha, najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka asingkanlah diri daripada wanita tu ketika waktu haid. Tu dalam ayat yang lain. Ataupun yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bagi tahu kepada mereka yang bulan sabit itu adalah perkiraan masa untuk manusia dan juga untuk mengira waktu haji. Tapi ayat ni, wa idza sa'alaka, bila mereka bertanya kamu, tadi mereka bertanya tentang haid, Allah suruh Nabi Muhammad jawab. Bila mereka bertanya tentang bulan sabit, Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Tiba-tiba ayat ni 186 ni satu-satunya ayat Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentangku, fa inni qarib. Apa yang tak ada dalam ayat ni? Perasan tak? Apa yang tak ada? Kalau tadi saya sebut yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. Yang ni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa perkataan yang tak ada? Boleh tangkap? Kalau tak hafiz ni memang tak tangkap ni. Macam mana? Boleh tangkap? Sekali lagi, kalau saya sebut yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. Yang ni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa perkataan yang tak ada dalam tiga-tiga ayat tu? Bukan dalam yang saya sebut tadi, yang setakat yang saya baca tadi. Apa yang tak ada? Apa yang
Tak sama. Yang dua tu ada. Yang satu ni tak ada. Sekali lagi, tengok ah. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Yas'alunaka 'anil ahillah, ayat kedua. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqit. Yang ni pula, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Perkataan ni tak ada qul Yang tak ada adalah perkataan qul. Qul ni maksudnya apa? Katakanlah ataupun jawablah. Sebab orang tanya Nabi tentang satu-satu hukum, Nabi boleh jawab daripada diri sendiri. Boleh tak Nabi SAW ni memberitahu satu-satu hukum tu daripada diri sendiri? Boleh tak? Semua benda yang Nabi SAW bagi tahu kita ni adalah wahyu Allah. Semua yang Nabi SAW bagi tahu kita adalah wahyu Allah. Ada tak benda yang Nabi bagi tahu yang bukan wahyu? Pernah Nabi bagi tahu benda-benda yang bukan wahyu, tapi Nabi akan bagi tahu ni bukan wahyu sebenarnya. Jadi Nabi akan bagi tahu. Tapi kalau ada orang tanya tentang hukum, contohnya macam dia tanya tentang hukum haid. Darah haid kan, darah wanita, ni hukum. Nabi SAW tak boleh reka hukum tu. Walaupun dia seorang Nabi, dia tak boleh reka. Jadi Allah yang akan jawab. Wa idza sa'alaka ibadi wa yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid. Qul, katakan, jawablah. Tiba-tiba ayat ni, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku tanya kepada Nabi tentang aku, Allah kata apa? Fa inni qarib. Terus je Allah tak kata, qul inni qarib. Allah tak kata, katakanlah wahai Muhammad, ataupun jawablah wahai Muhammad, aku dekat. Allah kata apa? Apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Terus je. Sesungguhnya aku dekat. Nak kata dekat tu bukan dekat sikit-sikit ni. Memang sangat dekat. Sampai jawab tu tak payah nak selang lah dengan perkataan lain. Macam kalau kita tanya kepada orang yang begitu yakin dengan jawapan dia, dia tak sempat nak fikir pun. Dia terus jawab. Macam tu. Begitu dekatnya Allah dengan kita, sampai Allah terus dia bagi tahu, fa inni qarib. Bahkan Allah kata apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa idza da'an. Idza ni maksudnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza apa? Idza apa lagi? Idza kuntum thalatha. Apa dia maksud idza? Idza maksud apa? Idza. Dia lebih kurang macam lau. Lau. Jangan banyak berkata lau. Lau apa? Lau. Kalau kan. Lau kalau. Idza apa idza? Idza kalau lah. Sama kan? Lebih kurang. Ataupun apabila. Idza ni apabila ataupun kalau. Idza ni apabila ataupun kalau. Allah kata apa? Ujibu da'watad da'i. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Idza da'an. Maksudnya, kalau dia doa. Kalau dia doa, aku jawab. Bukan selepas dia doa. Cuba fikir. Kita selalu kata, kita doa, nanti Allah makbulkan lah. Tapi yang Allah bagi tahu apa? Allah makbulkan bukan selepas kita berdoa. Allah makbulkan kalau kita doa. Maksudnya, waktu kita doa tu, waktu tu lah Allah makbulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau saya baca terjemahan dia, terjemahan daripada yang saya pakai ni, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Apabila dia berdoa, waktu dia berdoa itulah yang Allah SWT makbulkan. Jadi, bila dah Allah makbulkan macam tu, Allah kata apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka, mintalah dengan aku. Dan berimanlah dengan aku. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Okey, jadi ini tazkirah saya pada malam ni, iaitu doa. Doa. Kalau kita tengok, Al-Quran ni semuanya, Al-Quran ni kan semuanya adalah syifa. Diturunkan sebagai huda, diturunkan sebagai syifa. Diturunkan sebagai petunjuk untuk kita dan juga sebagai penawar bagi kita. Ada orang menjadikan Al-Quran ni semata-mata pada mulut lah, bacaan. Kalau dia kata syifa tu, ayat syifa tu, dia akan baca sebagai jampi ataupun mantra. Dan memang tak salah, kalau kita nak kata salah pun tak boleh juga. Sebab Allah SWT turunkan Quran ni lebih hebat daripada hadis, lebih hebat daripada kata-kata biasa. Dia adalah mukjizat. Memang kita tak boleh nak kata tak lah. Cuma, ada tak dalil yang mengatakan Rasulullah SAW pernah baca Quran ayat mana-mana je, lepas tu sembuh daripada penyakit? Ada tak Rasulullah SAW pernah buat macam tu? Rasulullah SAW pernah ruqyah tak? Ruqyah ni maksudnya apa ruqyah? Jampi lah, membaca sesuatu, mantra dengan Al-Quran. Pernah tak ruqyah dengan Al-Quran? Pernah je. Rasulullah bacakan apa kepada anak cucu dia? Rasulullah SAW bacakan kedua mu'awwidhatan ataupun mu'awwidhatain. Surah A'udhu, Qul A'udhu. Qul A'udhu birabbil falaq, Qul A'udhu birabbin nas.
Rasulullah bacakan surah tu kepada anak cucu dia, kepada cucu dia. Tapi kalau kita tengok maksud surah tu, kedua-dua surah tu ada maksud doa. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Jadi kedua-dua ayat tu ada maksud perlindungan. Hari ni kan kalau kita bincang dengan orang yang imam tarawih kan, imam tarawih boleh ambil ni upah ke untuk jadi imam tarawih? Ni persoalan panjang ni daripada zaman dulu je. Bukan zaman sekarang. Imam tarawih boleh ambil upah untuk jadi imam tarawih. Sebelum imam tarawih, imam fardu dulu. Imam fardu boleh ambil upah untuk jadi imam fardu. Dia kena solat juga setiap hari. Kalau dia tak jadi imam pun, semua orang wajib solat. Boleh tak dia nak ambil upah di atas menjadi imam? Okey, kalau kita cerita, tak payahlah cerita saya imam. Kita cerita pasal baca Quran lah. Boleh tak ambil upah membaca Quran? Majoriti ulama kata, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa boleh? Hadis apa? Hadis tentang ada seorang sahabat tu dengan rombongan sahabat, mereka sedang bermusafir. Dalam pemusafiran mereka tu, mereka keputusan bekalan. Maksudnya air tak ada, bekalan makanan semua dah habis. Mereka singgah di satu kampung untuk minta tambah bekalan. Zaman dulu macam itulah. Dia tak ada R&R apa, dia kena pergi kat kampung-kampung tu minta. Kalau dia bagi, tak bagi, dia pergi ke depan lah sikit, cari oasis. Ataupun, apa oasis sebenarnya? Wadi. Macam takung air macam kolam tu kan. Dia kena cari tempat yang ada orang tu untuk minta. Satu kampung yang dia singgah ni tak nak bagi. Dia kata kita pun tak cukup, dia bagi ke orang lain lagi tak cukup kan. Tak bagilah, dia tak bagi. Tak apalah, dia kata tak apa, kita beredar pergi kampung lain lah. Masa dia nak beranjak tu, masa nak beredar tu, tiba-tiba ada seorang orang kampung tu panggil dia, kejap. Hal minkum raq. Ada tak orang yang raqi? Raqi ni maksudnya orang yang tukang ruqyah lah, tukang baca, tukang mentera, tukang jampi. Lepas tu sahabat ni dia kata ada. Dia kata ada. Dia pun pergi. Rupanya ketua kampung tu kena sengat ataupun kena patuk dengan ular ataupun kala jengking macam tu. Dia kena sengat ataupun kena patuk ni. Dia pun pergi. Dia pergi, lepas dah pergi tu dia baca. Dia kata dia boleh ruqyah. Dia pun baca. Sembuh ketua kampung tu. Bila sembuh, dia ketua kampung tu punya gembira, dia pun bagi bekalan makanan, dia bagi binatang banyaklah. Kambing antaranya, dia bagi kambing. Cukuplah bekalan makanan cukuplah. Jadi sahabat-sahabat lain cakap, boleh dapat pula. Tadi tak kata tak boleh kan. Boleh bagi. Dapat. Lepas tu bila pergi balik, sahabat tu pergi balik kat rombongan tu, sahabat-sahabat lain pun tanya dia, pandai ruqyah baca apa tadi kan? Dia pun kata sebenarnya saya baca surah Al-Fatihah je. Jadi sahabat-sahabat lain pun takut. Boleh ke? Dia kira macam menjual Quran ni. Baca Quran dapat bayaran kan? Boleh ke macam tu kan? Tapi dah dalam musafir, makanya lah ikut ketua kan. Istihad dia kata ikut je lah. Sebab ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad kan. Makanlah dulu. Cuma bila mereka sampai ke Madinah, mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Rasulullah, boleh ke Rasulullah macam tu? Boleh ke baca Quran lepas tu dapat upah? Boleh ke macam tu? Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tu sebelum main sikit tu, sebelum tu Rasulullah kata apa? Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upah adalah kitab Allah. Inna ahaqqa ma akhadtum bihi ataupun minhu kitabullah. Sebenarnya kitab Allah. Sesungguhnya benda yang paling berhak untuk kamu ambil upah adalah kitab Allah lah. Sebab kalau orang lain boleh ambil upah daripada benda lain, kitab Allah lagi mulia daripada benda tu. Jadi paling berhak kamu ambil adalah kitab Allah. Ada lagi tak daging tu? Main sikit. Macam tu. Ada lagi tak daging tu? Main sikit. Jadi daripada situlah kita makan kambing buka puasa tadi. Bukan. Ya. Tu bagus soalan tu. Jadi persoalan dia, daripada hadis tu saja menyebabkan dia berkembang lah. Daripada tadi dia baca untuk ruqyah. Lepas tu berkembang kepada baca Quran, orang bayar upah untuk khusus baca Quran. Kita kata, budak-budak tahfiz main baca Quran rumah saya, bayar upah kan budak-budak tu. Lepas tu berkembang lagi, imam solat fardu. Lepas tu berkembang lagi, imam tarawih. Berkembang. Lepas tu berkembang lagi, zaman sekarang ni ada guru, memang guru khas untuk Quran. Guru-guru di sekolah, guru-guru kafar ke, guru-guru sekolah agama ke kan. Dia ambil upah. Semuanya asas dia hadis tu lah. Asasnya hadis tu. Masa saya cerita hadis ni kan, saya cerita tu, adalah seorang jemaah tu dia tanya kan, Ustaz kata ayat yang Nabi baca ruqyah yang Nabi baca dia ada maksud yang berkaitan dengan doa, macam qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maksud dia berdoa.
Surah Al-Fatihah tu tak masuk berdoa pun boleh pula. Dia bukan untuk penawar daripada patuk ataupun bisa ular ke apa. Boleh pula. Macam tu. Jadi saya kata boleh je baca Quran mana-mana pun boleh. Ibnul Qayyim dia ada buku dia Tibbun Nabawi, At-Tibbun Nabawi, perubatan Nabi. Dalam buku tu dia kata Quran ni semuanya syifa. Tak kira ayat mana pun semua syifa. Kalau siapa-siapa perasan lah, dia pernah ada orang tu dia baca orang tua-tua dulu bila dia mengurut. Ni saya selalu cerita bila dia mengurut dia suka baca ayat apa? Orang tua Melayu ni, bukan tua Arab. Orang tua Melayu. Bila dia mengurut dia suka baca. Tak pernah dengar Tak pernah pergi ngurut kat orang tua Dia suka baca Alam Tarakai. Tak pernah jumpa kan. Dulu saya pernah bagi tajuk ni dekat jemaah tu, ada orang tua-tua. Ada orang tua tu jawab awal lagi sebelum saya beritahu. Kata Alam Tarakai. Betul. Dia baca macam mana? Dia baca macam mana? Dia akan urut tu, sambil dia urut tu dia baca Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka. Dia berhenti situ je. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kenapa berhenti kat buka? Rupanya dia nak suruh buka urat. Kalau bersimpul tu buka urat. Tak terkena, tak ada kena-mengena pun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sepatutnya, tidakkah kamu melihat apa yang Tuhanmu, Rabbuka tu Tuhanmu. Bukan buka pintu ke, buka urat ke, apa tersimpul ke, tak ada. Tapi macam itulah. Ibn Qayyim kata memang Al-Quran ni semuanya mukjizat. Bagilah can kepada orang yang tak faham bahasa Arab ni. Dapatlah berkat bacaan Quran. Memang Quran ni tak faham pun dapat pahala kan. Satu huruf alif pun tak faham apa pun kita dapat pahala kan 10. Itu Ibnul Qayyim kata. Tapi soalan yang dia tanya tadi, surah Al-Fatihah tu, surah Al-Fatihah tu ada digunakan untuk kita menyembuhkan bisa ular ke patuk ular ke? Itulah yang saya nak tazkirahkan malam ni. Apa dia? Kita dah terlalu lama baca surah Al-Fatihah. Kita dah terlalu banyak baca surah Al-Fatihah. Kita dah terlalu kerap, kita dah terlalu rutin membaca Al-Fatihah sampai kita terlupa. Sebenarnya Al-Fatihah tu doa. Sebab tu dia ada amin. Dalam solat kita amin kan, ramai-ramai kan. 3 mazhab, kecuali mazhab Hanafi. Dia tak amin. Kalau kita solat masjid India, dia tak amin. Terkejut itu kan. Ya. Allah jawab, ya betul. Selain daripada tu. Okey, nanti saya sebut hadis dia. Hadis dia panjang sikit. Surah Al-Fatihah ni sampai kita lupa yang dia satu doa. Sebab tu kita tutupkan dengan amin. Dalam salat kita tutupkan dengan amin. Kita terlalu rutin baca sampailah kita terlupa yang dia sebenarnya doa. Kat mana bahagian doa dia yang paling terang sekali, jelas sekali? Yang paling bahagian doa. Ayat mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai ataupun orang yang sesat. Itu semua permintaan. Sebelum kita minta, kita mulakan dengan memuji Allah. Macam biasa kita doakan, kita mula dengan Alhamdulillah. Kita tambah dengan salawat. Lepas tu kita mula dengan permintaan. Sama juga Al-Fatihah, kita mula dengan memuji Allah. Kemudian kita minta apa yang kita nak. Okey. Jawab tu lah soalan tu kan. Hadis yang Nabi SAW kata Allah SWT dia akan jawab surah Al-Fatihah ni. Ni sebenarnya khusus untuk Al-Fatihah. Sebenarnya khusus untuk Al-Fatihah. Dalam hadis tu, Nabi tak kata Allah menjawab semua bacaan Quran. Nabi sebut apa? Hadis tu hadis qudsi, maksudnya hadis yang Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya. Yang Allah SWT bagi tahu kepada Nabi lah. Kepada Nabi dengan maknanya, qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Qasamtu salah, maksudnya aku bahagikan salat di antaraku dengan hamba-ku. Ini pun sebahagian daripada tazkirah saya juga. Kita dah terlalu lama salat juga. Tadi kita dah terlalu lama baca Al-Fatihah. Dah terlalu rutin baca Fatihah sampai kita lupa dia adalah satu doa. Yang kedua, kita dah terlalu lama dah salat. Daripada kecil salat kan. Budak-budak kecil pun dah ajar salat. Sampai kita lupa. Sebenarnya salat ni, dari segi bahasa, salat tu maksudnya doa. Salat tu maksudnya. Sebab tu keluar ayat. Kalau kita tanya sekarang kan, akan keluar ayat. Kenapa akan keluar ayat? Orang kata, dia ni lepas solat tak doa langsung. Sombong betul dia dengan Allah. Dia terlupa dah. Yang solat tu sebenarnya doa. Sebab apa terlupa? Sebab dah terlalu lama dah. Rutin kita buat solat tu. Sedangkan solat tu dipenuhi dengan doa. Sejak daripada kita angkat takbir, sampailah kita bagi salam. Penuh dengan doa. Penuh dengan doa. Memang kita tengah doa pun. Bahkan waktu paling baik untuk kita berdoa dalam solat adalah dalam sujud. Mana ada ibadat namanya ibadat sujud saja? Tak ada. Kecuali sujud syukur ataupun sujud tilawah. Tapi tak ada ibadat namanya sujud saja. Macam contohnya malam ni kita kata, malam ni nak buat ibadat apa untuk malam apa ni 10 akhir ni, kita nak buat ibadat sujud lah. Tak ada nama ibadat namanya ibadat sujud. Tak ada. Yang ada salat, Nabi SAW kata waktu paling baik untuk berdoa adalah dalam sujud.
Jadi Imam Al-Bukhari dia kata dalam sujud ni kita boleh doa apa sahaja, bahkan dalam rukuk pun boleh. Walaupun ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh doa, bukan tak boleh doa, tak boleh baca dalam rukuk. Imam Bukhari kata hadis tu tak kuat di sisi dia. Tapi solat tu sendiri dari segi bahasa maksudnya doa. Solat tu dari segi bahasa maksudnya doa. Sebab itulah Allah SWT dalam hadis qudsi tadi Allah kata, aku membahagikan salat tu di antaraku dan juga hamba-ku dua, bahagi dua. Maksudnya satu bahagian doa ni, satu bahagian salat ni adalah kepada Allah, satu bahagian daripada salat ni adalah untuk hamba sendiri. Apa dia maksud kepada Allah tu? Dalam satu bahagian, separuh daripada salat tu, dalam satu sisi kita pandang salat ni adalah kita menyembah Allah, kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah, kita merendahkan diri di depan Allah. Kita tundukkan bahagian yang paling mulia dekat badan kita, kepala kita ni letak di atas tanah kerana Allah. Semua solat tu, sebahagian daripada solat dari satu sisi pandang dia adalah untuk Allah. Dari satu sisi yang lain, solat ni adalah permintaan kita. Kita ni dalam solat ni kita minta macam-macam. Daripada mula Fatihah kita minta Allah SWT berikan kita petunjuk jalan yang lurus, sampailah ke bagi salam. Kita berlindung daripada 4 perkara. Dalam hadis kan, ada 4 perkara kita berlindung sampai sebelum kita bagi salam. Sampailah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabatnya, kata di hujung salat sebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya seluruh salat ni dipenuhi dengan doa. Kita terlalu lama rutin dalam salat ni, mendirikan salat sebab rutin sampai kita lupa sebenarnya salat ni satu doa. Dalam bahasa Inggeris, salat disebut apa? Bahasa Inggeris. Orang bahasa Inggeris sebut apa? Prayer kan? Pray ataupun prayer kan? Pray maksud apa pray? Doa juga. Jadi bukan salah lah. Maksudnya kita dah tak terjemah dalam bahasa Malaysia ni, tak terjemah perkataan salat tu, menyebabkan kita lupa yang salat tu sebenarnya satu doa. Dalam hadis yang lain, ni saya kongsi hadis lain pula. Hadis yang lain, Nabi SAW kata, tiadalah bagi seseorang tu daripada salatnya melainkan apa yang dia berakal dengannya. Sekali lagi saya ulang hadis tu. Tiadalah bagi seseorang itu dari solatnya kecuali apa yang dia berakal daripadanya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kamu akan dimakbulkan. Okey, dua hadis saya nak kongsi untuk penutup ni. Yang pertama hadis apa tadi? Tiadalah bagi kamu solat kamu tu kecuali apa yang kamu kamu berakal daripadanya. Maksudnya apa berakal daripadanya? Berakal tu maksudnya apa? Kalau kita ni dalam konteks orang Melayu ni yang kita faham lah. Dan kita faham daripada solat tu, tak ada dapat apa-apa daripada solat tu kecuali apa yang kita faham je. Itulah hadis tu sebut macam tu. Dalam hadis sebut macam tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sama, panjanglah hadis dia tu. Boleh jadi seseorang tu solat dia hanya dapat 1/8 saja. 1/8 je daripada solat dia. Maksudnya 1/8 je dia berakal. Kalau konteks kita orang tak faham bahasa Arab ni, yang faham lah, yang mana kita faham je dapat. Kita faham Bismillahirrahmanirrahim, tu dapat. Sebab kita faham maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Kasih ni. Kita faham maksud Assalamualaikum, salam sejahtera kat atas kamu, faham dapat lah kot. Kita faham maksud selawat, waktu tahiyat tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dapat lah. Yang mana kita faham dapat. Yang mana tak faham tak dapat lah. Bacalah surah panjang-panjang pun, tak faham apa. Tak faham apa kan? Tak dapat lah. Kalau kita faham macam tu lah. Tapi Nabi kata, ada orang tu hanya dapat 1/8 saja daripada solat dia. Ada orang hanya dapat 1/4 saja daripada solat dia. Ada orang hanya dapat 1/3 saja dari solat dia. Dan ada orang hanya dapat 1/2 saja dari solat dia. Kemudian Nabi SAW diam. Maksudnya tak ada orang yang dapat penuh. Tak ada orang dapat penuh. Dalam hadis tu Nabi sebut, hanya dapat sampai ke 1/2 ataupun separuh saja daripada solat. Kalau kita, konteks kita faham lah, tak faham. Kalau konteks sahabat Nabi ni konteksnya macam mana? Sahabat Nabi takkan tak faham bahasa Arab. Dalam konteks sahabat Nabi, apa yang mereka berakal tu maksudnya apa yang mereka hayati daripada salat tu. Apa yang mereka hayati. Sebab tu ada sahabat Nabi tu dia pilih waktu dia selepas daripada peperangan tu, dalam kaki dia ada anak panah termasuk dalam betis dia. Anak panah tercocok dalam betis dia. Doktor nak cabut daripada kaki dia. Lepas tu dia doktor zaman dulu lah, doktor daripada pendidikan lulusan Parsi ke mana Rom ke kan, doktor-doktor tu dia kata minum arak sikit bagi mabuk supaya bila kita tarik tu tak sakit. Dia kata, mana ada orang Islam minum arak? Dia kata, orang Islam tak boleh minum arak.
Kata ni darurat ni. Kata, tak ada darurat macam ni. Tak darurat. Kata, tak apa, aku solat. Kata. Dia kata, tak apa, biar aku solat. Sebab waktu dia solat, dia tak sakit dah. Punyalah dia punya hayati perkataan kata ni. Jadi dia solat. Waktu solat tu, orang tarik dia punya anak panah tu, dia tak. Kita tamu pula macam. Jadi macam tu. Tiadalah bagi seseorang tu daripada solatnya meraihkan apa yang dia berakal daripadanya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua apa dia? Yang saya sebut tadi. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dimustajabkan, yakin akan dimakbulkan, diijabahkan. Bila kita berdoa, terutamanya doa-doa rutin lah. Awaknya, awak, seronok. Dah, tenang Berdoa dalam keadaan yakin ni macam mana? Berdoa dalam keadaan yakin. Kalau kita doa, terutamanya doa yang rutin lah. Selalunya orang kita ni selalu doa dalam majlis, doa, tu tak ada benda kan? Angkat dia buat turun. Yes. Anak ni, jangan terkejut pula, anak siapa tak jaga ni? Anak saya. Okey. Selalunya orang kita doa dalam majlis. Contohlah, majlis kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Sebelum kita memulakan majlis kan, untuk memberkati lagi majlis, marilah kita menjemput ustaz. Ustaz lah baca doa. Ustaz lah. Dia kena ustaz juga. Kadang-kadang dia tak panggil ustaz, habis tunggal langgang pula, baris lagi perkataan entah apa-apa kan. Dia pun panggil lah ustaz. Ustaz tu baca teks. Biarlah dia baca teks pun. Tapi biasanya teks tu teks yang biasalah orang dah baca selalu. Teks yang orang dah baca selalu. Ataupun dalam majlis apa-apa pun. Kita jemput untuk doa penutup. Ataupun paling mudah lah, solat, lepas solat. Lepas solat kita doa. Ataupun lepas tahlil orang doa. Doa tu hafal ke apa? Lepas malam ni, lepas witir kan, ada doa dia kan. Lepas habis tarawih, kan ada doa dia. Orang hafal doa tu. Tak kira lah doa tu sebut apa pun, kita tak tahu benda kan. Kata, ya Allah selamatkanlah para jemaah haji. Jemaah haji mana? Tak pergi lagi. Kan sebut dalam doa tu dia sebut kan. Ya Allah, waktu billahumma salamata. Dia sebut macam tu. Dia kata, ya Allah selamatkanlah para jemaah haji. Ada tu. Kita pun tak perasan apa kan. Jadi, kena tak dengan hadis Nabi SAW tadi? Kata apa? Nabi kata, berdoalah dalam keadaan kamu, yakin kamu dimustajabkan. Sedangkan kita tak tahu pun apa yang kita doakan. Dah selalu sangat doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak tahu benda lah maksud dia Rabbana. Padahal besar maksud dia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat ini kebaikan. Jauhkanlah daripada api neraka. Nabi SAW ditanya oleh sahabat dia kan, kalaulah dapat malam Al-Qadar, nak baca doa apa? Ni penutup dia. Penutup untuk malam ni. Rasulullah SAW dalam banyak-banyak doa, Rasulullah ajar doa apa? Dalam banyak-banyak doa, untuk mintaan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, nak minta keselamatan, nak minta kesejahteraan, nak minta kebahagiaan, nak minta isteri, anak solehah. Dalam banyak-banyak doa, Rasulullah ajar minta apa? Minta ampun. Dalam banyak-banyak doa, minta ampun. Apa dia doa dia? Ini isteri Nabi Aisyah kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca tak kira lah Ramadan tak Ramadan, 10 akhir tak 10 akhir, baca bila-bila je kan? Bila-bila majlis pun baca kan? Hilang dia punya roh dia tu. Tapi roh dia, kenapa kita minta waktu malam tu? Sebab dalam banyak-banyak benda yang kita nak daripada dunia dan juga akhirat ni, yang paling penting, yang paling mustahak adalah Allah ampunkan kita, maafkan kita. Kita ni manusia memang confirm banyak dosa. Bukanlah kata kalau ustaz dia bagus, tak semestinya. Kalau dia banyak ceramah, banyak pahala, tak betul. Orang banyak bercakap lagi banyak dosa. Orang banyak bercakap lagi banyak salah. Orang yang diam lagi banyak bagus. Tapi takut kalau diam pula dia jadi menyembunyikan ilmu pun dosa juga. Jadi semua kita ni ada dosa. Dalam banyak-banyak benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, Nabi ajar untuk minta ampun. Waktu sahur kan. Dalam hadis ada sebut Allah SWT turun pada langit sepertiga akhir malam untuk tengok hamba dia tengah buat apa. Antaranya Allah kata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada tak orang yang sedang beristighfar, minta ampun juga. Dalam Quran pun sebut, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Dalam banyak-banyak benda kita nak istighfar. Tapi istighfar kita sekarang ni sebab sama macam tadi, dia dah jadi terlalu rutin, memerlukan pada istighfar yang baru. Maksudnya istighfar tu kena istighfar balik. Kita lepas habis solat, perkara pertama yang kita sebut apa?
Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, astagfirullah. Sambil tu apa? Buka info kan, siapa miss call dia? Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar tu kena istighfar balik tu. Ada ke orang minta ampun dengan orang? Kalau ada member kita, hutang lama tak bayar, mesej tak naik dah, blue tick ke apa tak naik dah. Maksudnya dah kena block lah. Tengok-tengok status dekat member lain, tengok, oh, Gilang Kawi je. Kan? Satu hari tu dia datang lah sebab nak malam Al-Qadar ke apa kan. Dia datang, dia bagi. Ni ambil lah, sebenarnya aku dulu ingat je hutang 500, ambil lah 500 ni, minta maaf ya. Ada tak orang minta maaf tu sambil macam, minta maaf 500, ambil. Ada tak orang macam tu? Tak ada kan? Jadi istighfar kita pun sama tak dengan hadis tadi? Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diijabahkan, akan dimustajabkan. Macam mana kita nak berharap? Antara benda yang menghalang kita, yang menghijab kita, sebab ayat Quran yang saya baca awal-awal tadi, Allah memakbulkan doa waktu bila? Selepas doa ke? 2-3 hari selepas? Bila Allah makbulkan? Bila Allah jawab? Masa doa tu. Tadi saya sebut kan? Allah memakbulkan masa berdoa. Waktu doa tu Allah makbulkan. Tapi kita kata, tak jadi pun. Saya doa selalu tak dapat pun. Tak kena pun. Nabi SAW tak pernah zaman Nabi bila jadi imam untuk solat istisqa, solat minta hujan, tak pernah tak hujan. Tak pernah mereka sebelum tamat solat, sebelum bangun daripada sujud terakhir tu, tak pernah tak hujan. Maksudnya sentiasalah mereka ni bangun dari solat istisqa tu dalam keadaan muka dah basah dah. Sebab air bertakung. Macam mana kita selalu istisqa kan? Tak jadi. Kenapa tak jadi? Antaranya sebab tu dah. Dah lah kita tak faham apa yang kita baca. Sebab hafal. Daripada kecil hafal. Sebab mak cakap dah besar jadi ustaz ni kena ada doa sikit kan. Paling-paling pun hafal lah doa apa-apa kan. Kan orang minta doa kan baca Allah barik lana pula. Satu, tak faham. Yang kedua, tak yakin pun. Sebab tak tahu benda yang, tak hayati pun apa yang kita sebutkan. Sedangkan kita tengah minta dengan yang maha kuasa lagi maha pemurah. Dahlah dia mampu. Allah SWT ni maha kuasa. Dia mampu nak buat apa yang kita nak. Dan dia maha pemurah juga. Maksudnya tak berkira pun nak bagi. Macam kalau kita ni, duit banyak, orang minta 1 sen je. Kita siap, 1 sen je. Bagi je lah. Tak kenal pun bagi. Macam itulah Allah SWT ni lebih banyak harta dia, lebih banyak milik Allah daripada orang yang paling kaya di dunia ni. Jadi itulah tazkirah saya untuk malam ni. Untuk kita 10 akhir ni. Kalau bolehlah kita memperbaiki kualiti kita. Yang pertama, kualiti doa secara umum. Tak kiralah doa waktu kita sahur ke, doa waktu kita tunggu buka puasa ke, doa waktu bila-bila pun, kita baiki kualiti dia. Nak naik kenderaan, subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia bukan dinyanyikan. Kita baca dinyanyikan. Duk teringat anak duk tengok TV, tengok apa? YouTube like lagu kan. Kita pun dah nyanyi sekali dengan anak kan. Hilang roh doa kan. Ataupun maksud doa yang khusus tadi, iaitu salat. Salat tu adalah satu doa. Kalau orang lupa salat tu satu doa, akan keluarlah ayat-ayat macam yang saya sebutkan tadi. Dia kata kita tak doa. Dia kata kita ni papan solat tu bangun. Sebab dia terlupa. Yang sepanjang solat tu lah sebenarnya waktu untuk berdoa. Jadi itulah saja tazkirah saya untuk malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Kalau ada soalan saya buka dalam 2 saat. Cepat. 1, 2. Tak ada. Okey, jazakumullah khairan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.